Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Nampaknya fitnah menfitnah kembali segar dilakukan oleh pimpinan-pimpinan tidak kira usia, pemimpin muda PAS dan juga bersatu kini pemimpin Pesuruhjaya PAS Perak, ya, memalukan ya apabila membuat satu tuduhan, satu fitnah yang melampau. Dan hari ini sahabat semua, YB Fadlina Siddiq kantoikan ya fitnah daripada Pesuruhjaya PAS Perak ini. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membacakan kenyataan ya daripada YB Fadlina Siddiq. Dan sebelum itu saya ingin tayangkan juga apakah fitnah yang dinyatakan ya oleh pemimpin PAS ini. Katanya ya, PAS mendakwa pembangkang dilarang hantar kek hari guru ke sekolah. Itu antara kenyataan ya daripada pemimpin PAS ini. Benarkah semua ini sahabat-sahabat semua? Seperti dakwaan daripada pimpinan PAS ini. Katanya PAS mendakwa Kementerian Pendidikan cuba menyekat pembangkang daripada meraihkan kaum pendidik dan sempena Hari Guru semalam. Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria berkata, terdapat anggota Dewan Undangan Negeri adun mereka yang tidak dapat menghantar kek sebagai tanda penghargaan kepada guru di sekolah di kawasan masing-masing. Katanya alasan diberikan bagi menghormati Government of the Day, kerajaan yang memerintah hari ini. Ini adalah satu perkara yang amat memalukan. Itu antara kenyataannya daripada pimpinan PAS ini. Dalam kaitan hari ini berkata larangan sebegitu tidak pernah berlaku sebelum ini. Sementara itu Razman juga berkata terdapat bukti tangkap layar mesej yang didakwa mengandungi arahan tersebut. Dia justru meminta kementerian untuk memberikan penjelasan. Malaysia kini tidak dapat mengesahkan kesahan dakwaan tersebut dan sedang cuba untuk mendapatkan penjelasan ya daripada Kementerian Pendidikan, yaitu YB Fadlina Siddiq, sahabat-sahabat semua. Dan semalam juga Naib Presiden PAS Idris Ahmad turut melontarkan dakwaan sama di media sosialnya. Katanya selamat Hari Guru, ucap dalam Facebook saja, hendak jumpa dan hantar kek tidak boleh, dilarang keras. Madani ala Balwi, ujar seperti dilapor Haraka Daily. Jadi kedua-dua Razman dan Idris tidak memberikan butiran lanjut terhadap dakwaan mereka. Jadi ini dia sahabat semua, benarkah antara dakwaan daripada PAS ini yang kononnya mereka dilarang untuk menghantar kek dan ucapan kepada guru-guru sekolah di kawasan pemimpin-pemimpin ataupun parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri mereka. Jadi untuk kita melihat ya bahwa dakwaan dan juga fitnah yang dinyatakan oleh pimpinan PAS ini adakah benar atau tidak, mari kita lihat penjelasan ya daripada YB Fadlina Siddiq sebagai menteri di Kementerian Pendidikan Malaysia. Hari ini sahabat semua, jelas YB Fadlina katakan lawatan mengejut memang tak boleh. Itu dia. Ini sebenarnya alasan. Semua perkara kalau last minute baru buat demi menunjukkan kononnya menghargai guru-guru, ya, apatah lagi melibatkan sekolah-sekolah, perkara seperti itu sukar untuk dibenarkan seperti mana yang mungkin kenyataan daripada YB Fadlina ini. Jadi sahabat semua, saya ingin membacakan kenyataan media ini yang sepetik daripada Malaysia Kini. Malaysia Kini, jawapan balas ataupun respon YB Fadlina berkaitan dengan dakwaan dan juga fitnah daripada pemimpin-pemimpin PAS, ya, pemimpin-pemimpin ular mak. Jadi YB Fadlina berkata, mana-mana orang kenamaan dan ahli politik yang ingin melawat institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan harus mengemukakan permohonan awal, kata menterinya YB Fadlina Siddiq. Dia berkata demikian ketika menjawab dakwaan berkaitan mesej sekatan kepada pembangkang daripada menghantar kek penghargaan sempena Hari Guru di sekolah. Katanya, sebarang permohonan undangan atau lawatan orang kenamaan dan ahli politik perlu dikemukakan lebih awal untuk pertimbangan. Lawatan ke Institut Pendidikan KPM secara tidak dirancang ataupun ad hoc adalah tidak dibenarkan, kata YB Fadlina ketika menjawab pesanan teks Malaysia Kini sebentar tadi. Dan dia bagaimanapun tidak menyentuh khusus kepada mesej yang beredar itu.
Mesej itu dikatakan dikeluarkan seorang pegawai kanan kementeriannya supaya pengetua dan guru besar tidak membenarkan pembangkang menghantar kek mereka. Alasan yang diberikan bagi menghormati prinsip government of the day, kerajaan semasa. Jadi Malaysia kini tidak dapat mengesahkan keaslian, kebenaran mesej terbabit. Jadi pihak menteri berkata mereka juga tidak jelas berkaitan dengan mesej itu. Adakah sebenarnya mesej yang cuba mereka lakukan katakan ini adalah usaha provokasi, usaha sabotaj, ya, sabotaj diri sendiri, ya, pihak pembangkang, sahabat-sahabat semua. Karena kalau kita lihat mesej ini, kalau anda boleh nampak sahabat semua, ini antara mesej yang sedang ditularkan, yang dikatakan oleh pimpinan-pimpinan PAS. Sebenarnya ya mesej ini tidak sahih keasliannya. Adakah ya sengaja dihantar oleh individu-individu untuk memprovokasi ataupun menghasut orang ramai untuk membenci sekali lagi kerajaan perpaduan. Jadi YB Fadlina berkata terdapat garis panduan, ya, terdapat garis panduan bagi ya yang perlu dijadikan rujukan untuk mengurus undangan orang kenaman dan ahli politik ke institusi pendidikan bawah kementerian itu. Garis panduan itu katanya bertajuk undangan atau lawatan orang kenaman dan ahli politik ke institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia dikeluarkan melalui surat pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 4 tahun 2023 tahun lalu. Dan garis panduan ini penting dan perlu dipatuhi demi memastikan keselamatan, kesejahteraan dan kebajikan murid, guru dan seluruh warga institusi pendidikan, katanya. Fadlina juga berkata ia terpakai kepada semua ahli politik, tidak kira daripada pihak kerajaan ataupun pembangkang. Jadi terdahulu pemimpin PAS mendedahkan dakwaan sekatan itu dan menuntut penjelasan daripada kerajaan yang menyifatkan perkara itu sebagai memalukan oleh Pesuruhjaya PAS Perak. Razman Zakaria berkata terdapat anggota Dewan Undangan mereka yang menjadi mangsa atas sekatan itu. Jadi sahabat semua, ini yang kita tahu, ya. Kalau last minute, apapun segala perkara kalau last minute, ya, apatah lagi ya Kementerian Pendidikan ini sudah mempunyai garis panduan. Ya, kalau mau sebelum itu kena memohon. Bukan hari ini membuat, hari ini juga baru mau pergi. Mereka ingat ini, ya, ini sekolah kampung kah atau sekolah pondok, main langgar siap pergi dan buat dan apa yang sesuka hati mereka. Tidak, sahabat semua, kita mempunyai garis panduan, kita mempunyai alasan ataupun perkara yang harus diikuti. Kalau semua dilanggar oleh pimpinan-pimpinan PAS ini, hancurlah ya sistem pendidikan kita seperti mana mereka menjadi kerajaan PAS dan bersatu menjadi kerajaan dalam Perikatan Nasional. Sistem pendidikan kita jatuh teruk, sahabat-sahabat semua. Budak-budak hari ini, ada yang sudah Darjah 1, Darjah 2, Darjah 3 masih belum pandai membaca. Karena apa? Karena sekolah ditutup. Mereka tidak dapat bersekolah. Belajar di rumah pun satu perkara yang tidak memberi manfaat kepada pelajar-pelajar. Itu pandangan saya, sahabat semua. Jadi hari ini mereka pula dengan sembrono mendakwa, membuat tuduhan secara sinis ya kepada Kementerian Pendidikan, khususnya ditujukan kepada YB Fadlina. Dan akhirnya sahabat-sahabat semua, kita telah mendengar bahwa dakwaan yang mereka buat ini adalah politik sempit, ya, politik persepsi jahat, ya, yang cuba mereka lakukan. Ya, karena apa? Kita mulai lihat, ya, semenjak 2-3 hari ini fitnah kembali berleluasa. Fitnah semakin digunapakai oleh pimpinan-pimpinan daripada PAS. Ya, tidak kira ular maka ustaz kah, pimpinan muda daripada Bersatu seperti MP Macang, ya, daripada pemuda Perikatan Nasional yang baru saya kongsikan tadi, bagaimana YB ataupun Perdana Menteri kita menjadi sasaran mereka yang hari ini sibuk di luar negara, sahabat-sahabat semua. Untuk apa? Mencari sumber pendapatan, pelaburan masuk ke dalam negara kita. Tetapi mereka pula sibuk menyebarkan fitnah, sibuk menghasut rakyat untuk membenci Perdana Menteri dan juga kerajaan hari ini. Ini adalah satu tindakan yang amat-amat memalukan, sahabat-sahabat semua. Jadi itu pandangan saya ya berkaitan dengan isu ini. Jadi sahabat semua, sekiranya Anda mau berikan sebarang komen,
pandangan anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nopa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.